saya Azayar, perempuan backpacker. Kali ni saya nak kongsikan macam mana untuk bercakap bahasa Inggeris dengan orang asing dengan yakin. Okey, ada ramai, saya selalu dapat banyak soalan ni. Orang tanya macam mana saya berkomunikasi di negara-negara yang orangnya tak cakap Melayu. Of course lah, negara yang cakap Melayu di mana je kan? Malaysia, Indonesia, Brunei, sedikit di Singapura. Jadi di negara lain macam mana? Di negara orang putih, macam mana saya boleh dapat keyakinan diri untuk bercakap orang putih di negara orang putih kepada orang putih? Okay, Firstly, saya sebenarnya tak asal usulnya saya tak adalah fasih pun cakap English, tapi selalu memang walaupun saya selalu dapat markah tinggi dalam English, tapi saya selalu fail grammar. Sampai saya punya teacher pun kata, you ni buat karangan okey, tapi bila soalan grammar semua teruk kan. Okay, itulah. So dulu memang saya ada situasi tak confident untuk bercakap bahasa Inggeris. Apatah lagi lah kalau jumpa orang English, orang yang betul-betul dalam bahasa Inggeris. Tapi ada orang yang ajar, yang berkata sesuatu dan saya ambil tu sebagai macam, oh boleh rupanya. Dia kata cakap je. Cakap je tu maksudnya kita tak perlu nak fikirkan perkataan-perkataan yang sukar. Kita tak perlu nak fikirkan grammar sangat. Janji kita cakap dan orang faham. Orang berkenaan ialah Coach Shah dan Coach Riz, yang mereka ni memang terkenal dengan perjuangan mengajar bahasa Inggeris, mengajar orang Melayu supaya confident, yakin bertutur dalam bahasa Inggeris. Sebab kita di Malaysia yang sekolah kan, kita belajar English lama kan, daripada darjah 1. Sejak darjah 1 sampai form 5 kita belajar. Kemudian bagi yang masuk universiti belajar lagi. Lama gila kita belajar bahasa Inggeris, tapi ramai yang tak dapat nak bercakap sebab tak confident. Bukan tak tahu, tapi tak confident. So selepas Coach Shah dan Coach Riz beritahu macam tu, apabila saya mula active travel, dan saya mula pergi ke negara orang putih tahun 2012 ke Europe. Dan tanah Europe pertama yang saya jejak ialah Perancis. Ya Tuhan, saya tak tahu apa-apa pun. Rupa-rupanya orang Perancis tak cakap English. Dulu saya sangka semua orang putih asalkan orang putih dan cakap English, tapi rupa-rupanya orang Perancis tak cakap English pun. Dan mereka lagi gelak-gelakkan kita bila kita cakap English. Rupa-rupanya mereka ada sejarah peperangan dengan orang Inggeris. Jadi mereka tak suka English people. Kalau siapa tengok cerita budak yang pergi Emily in Paris, tengok macam mana Emily kena bully di Perancis sebab dia American. So dari situ saya mula belajar satu perkara. Bukan semua orang putih tahu cakap English. Dan saya punya 11 tahun belajar English tu tak berguna pun di Perancis. Okay, itu yang pertama yang saya belajar. Yang kedua, lepas ke Paris, pergi singgah sekejap di Brussels dan kemudian ke Amsterdam. Di Amsterdam ramai yang cakap English, walaupun mereka orang Belanda, tapi ramai yang cakap English. Okey lah. Di situ saya mula bercakap English dengan driver taxi, dengan orang hotel. Sebab masa tu saya dengan parents. Saya lah yang paling pandai cakap orang putih. Bukan apa, saya lah yang paling pandai English antara saya dengan parents. Jadi nak tak nak, saya lah yang kena bercakap. Beli tiket ke apa, saya lah yang kena bercakap. Jadi nak tak nak saya kena cakap lah. Saya pun masa tu gali je apa saja vocab yang pernah saya belajar selama 11 tahun. Lepas daripada Amsterdam,
orang putih berbahasa Inggeris yang lidah emak dia yang bahasa ibunda di English, tak ada seorang pun yang mentertawakan English saya. Walaupun saya sangat sedar English saya masa tu memang sangat berterabur, sebab saya memang tak berapa-apa grammar kan. Saya ingat vocab je. Lepas tu saya fikir, oh okey je, boleh je cakap berterabur. Kadang-kadang nak cerita pasal lelaki tapi tak sebut she, tapi orang tak gelak langsung. Dia mengangguk-angguk, tak ada senyum menyindirkan pun, tak ada langsung. Dia macam, oh faham lah. Dari situ saya dapat keyakinan. Selepas tu saya mula lebih aktif backpacking. Lebih ramai orang putih yang saya jumpa. Pergi Australia, pergi mana-mana lah. Pergi ikut conference English, pergi masuk seminar English. Even di Frankfurt Book Fair 2018, penganjur jemput saya jadi panelis tau untuk ASEAN Forum. Jadi kena cakap orang putih lah kan. La ilaha illallah, bila tengok balik video berterabur gila saya punya English. Tapi peduli apa aku, sebabnya semua orang dengar. Alhamdulillah orang faham apa yang saya cakap. Walaupun she jadi he jadi she. Saya punya past tense ke present tense lantak lah. Memang dah tak payah tengok lah video tu. Memang saya pun tak nak tengok lagi dah. Kemudian mereka penganjur yang sama juga jemput saya ke Singapore, Story Drive Asia, sekali lagi jadi panelis. Pun kena, of course lah kena cakap English. Tapi rekodnya memang tak ada siapa pun ketahukan English saya yang bersebai. Jadi di sini sebenarnya kita cuma perlukan keyakinan. Sebab kita dah belajar English selama 11 tahun. Kita cuma perlu yakin. Dan kita perlukan vocab sahaja. Apa benda nama benda ni kan, kita cuma perlukan tu saja untuk yakin bercakap dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya sama je, apa-apa bahasa pun macam tu juga. Saya belajar bahasa Korea, saya belajar bahasa Turki, bahasa Arab pun. Jadi saya bukannya fasih semua bahasa ni, tak. Saya tak fasih langsung semua bahasa ni. Saya cuma tahu sikit-sikit perkataan dan vocab sikit-sikit. Dan dengan vocab yang sikit-sikit tu lah saya dapat bercakap dengan orang tempatan. Dan mereka faham. Pergi ke Istanbul Grand Bazaar, tawar-menawar, pergi pasar tawar-menawar, pakcik-pakcik, makcik-makcik situ tahu, faham apa yang saya cakap. Walaupun kadang-kadang keluarkan jugalah Google Translate kan. Korea pun sama. Setakat cakap kamsahamnida, kakak-jeseyo, minta diskaun kan. Setakat macam tu diorang faham. Diorang tak gelakkan. Dan malah ada pakcik amja, kalau Turki dia panggil amja. Ada amja, ada ajusi yang tolong saya buat ayat. Dia kata, oh bukan macam tu ayatnya yang betul. Ayat yang betul macam ni. Tanpa mengejek-ngejek, tanpa ketawakan saya langsung. Jadi saya dapat belajar. Okay. So ingat, tak ada isu untuk kita takut bercakap bahasa Inggeris di negara orang. Kita hanya perlu yakin dan kita hanya perlu cakap je. Cakap je lah. Dan kalau susah sangat, gunakan je lah Google Translate. Google Translate kan boleh guna apa tu, speech, conversation tu kan, boleh guna tu dah. So no worries, boleh je cakap. Bahasa bukanlah penghalang komunikasi kita dengan bangsa lain. Walaupun bangsa yang tak pandai cakap bahasa Inggeris, even orang yang sangat fasih berabuk cakap English pun, bila dia pergi ke negara yang tak bertutur dalam bahasa Inggeris, dia tetap tiba-tiba tak jadi pandai juga. Saya suka petik, saya tak ingat siapa yang keluarkan ayat ni pertama kali. Bahasa Inggeris bukanlah simbol kebijaksanaan, tetapi ia tools, ia satu alat untuk berkomunikasi. Dan orang yang bilingual, iaitu orang yang boleh berbahasa lebih daripada satu, ataupun orang polyglot. Polyglot ni yang banyak bahasa dia boleh cakap kan. Bukan juga mereka ni lebih cerdik, lebih bijaksana daripada orang lain, lebih genius.
tapi mereka ada bakat bahasa. Saya percaya bahasa tu bakat, dan tak semua orang ada bakat tu, tapi kita masih boleh belajar, tak ada masalah. So no worries, jangan terlalu risau untuk bercakap bahasa Inggeris. Walaupun di khalayak ramai, yang suka ketawakan orang yang cakap Inggeris tu orang yang bukan bahasa ibunda dia bahasa Inggeris. Dia pun cuba kita suruh dia cakap bahasa Korea kan, belum tentu pandai. So kepandaian orang tu kan pelbagai dan subjektif. So jangan terlalu risau untuk gunakan bahasa Inggeris, guna je. Dan dalam masa yang sama, buka fikiran, buka hati untuk belajar cakap lebih baik, InsyaAllah. Okay, so I will speak English. Even though my English is very bersepai, I don't care because it's not my mother tongue. But as long as English speaker can understand what I'm saying, what is the content of my message, it's enough lah for me. And if you have chance after the pandemic, go travel to countries with people who speak English and speak English. That's how to practice. If you don't have chance to travel abroad after the pandemic, it's okay. You can look for any groups that like support group to speak English, to practice speaking English. Join the group, inshallah. Those group, the members of those kind of groups will support you well, because everyone wants to learn, wants to polish, wants to improve. So people who love learning, they won't mock each other, they won't mock other people who wants to learn as well. Do you understand? So do I have to put the subtitle? I don't think so, but I will. Let's see ya. So that's all. Itu je yang saya nak sampaikan. So I'm suffocated with this mask actually, but it's pretty. Pretty is important. Beauty is pain. You understand what I'm saying? I understand. I'm crazy. Okay, this is caffeine power. Whatever. Okay, so let's keep learning, speaking English. Let's keep practicing, and stop worrying. Stop worrying and start living. Okay, that's all. Bye bye, folks. Thank you so much for watching this video. Bye.